Nama contohnya nama-nama, ada nama-nama yang membawa maksud yang tidak elok, so kita boleh pindah nama tu. Ataupun tarikh lahir. Tarikh lahir contohnya, kalau tarikh lahir kita berbeza dengan nombor IC kan, kita tahu kan tarikh lahir kita ada sini tapi nombor IC kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Izzuddin Nasir dalam sesi podcast JPN. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincangkan prosedur permohonan pindaan butiran kad pengenalan, dan bersama dengan saya hari ini tetamu istimewa Cik Ashraf daripada bahagian kad pengenalan. Sebenarnya pengarah bahagian kad pengenalan. So, apa khabar Cik Ashraf? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, sihat juga alhamdulillah. Sebelum kita pergi ke detail cara nak mohon, dokumen yang diperlukan apa semua, boleh Cik Ashraf terangkan sikit dalam bahasa yang mudah difahami lah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pindaan butiran IC ni? Okey, pindaan butiran kad pengenalan. Okey, kad pengenalan ni macam kita tahulah, kad pengenalan tu kita ada kad pengenalan MyCard, MyPR, MyCAS dan lain-lain lah, MyTentera dan MyPokar lah. Okey. So kalau dokumen kepada IC kita tu, kepada kad pengenalan tersebut, kita rasakan ada sesuatu, kitalah sebagai pemilik kad tu dalam pengetahuan kita, seperti mana kita tahu dalam peraturan 14, peraturan pendaftaran negara 1990, bagi orang yang pemilik kad pengenalan tu merasakan kalau ada butir-butiran di dalam kad pengenalan tu ada tidak betul atau ada kesilapan, maka beliau boleh hadir di mana-mana JPN untuk membuat sebarang pindaan. Okey, yang kesilapan tu maksudnya silap tu sewaktu buat IC dekat kaunter ke, ataupun dia macam mana sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesilapan pada IC tu? Okey, kesilapan tu contohnya, satunya pada nama lah. Kalau kita nak pindah nama, contohnya ada nama-nama yang membawa maksud yang tidak elok, so kita boleh pindah nama tu. Ataupun tarikh lahir. Tarikh lahir contohnya, kalau tarikh lahir kita berbeza dengan nombor IC kan, kita tahu kan tarikh lahir kita ada sini tapi nombor IC kita ni yang diberikan tu, dan nombor tu tak match, so kita boleh pindah lah. Selain daripada itu, agama lah dan juga jantina. Agama, jantina, apa tadi, nama dan tarikh lahir. Cuma kalau macam dari segi jantina ni, of course lah kan dia perlu pengesahan doktor. Betul. Kan. Ke ada yang datang JPN bagi tahu saya nak jadi perempuan. Itu ada je lah permohonan kes terpencil lah, tetapi sekiranya ada pengesahan daripada doktor yang bertauliah dan juga peramal keberatan yang sah lah, so kita akan pindah mengikut seperti mana yang dinyatakan tersebut lah. Okey, faham. Cuma kalau kita buat permohonan pindaan ni, dia berapa lama masa dia? Ke sama je macam gantian IC yang 30 minit tu? Oh, tidak. Pindaan kita ada proses-proses verifikasi di belakang lah. So, documentation kita kena tengok lengkap. So, kalau di sini, di JPN, kita akan mengambil masa 45 hari bekerja. 45 hari tu sekurang-kurangnya? Ya, betul. Biasanya tempoh proses dan kelulusan tu kami masa tempoh 45 hari lah. Sekiranya dokumen semua lengkap, tak ada query, tak ada apa, so biasanya 45 hari lah. Sekiranya dokumen yang tu tak lengkap, maka akan ambil masa yang lebih lama lah. So kalau ikut prosedur yang betul, 45 hari tu insyaAllah dah boleh settle lah kan? Ya, kalau tak ada siasatan lanjut yang diperlukan lah. Cumanya, bila kita buat pindaan kad pengenalan ni, dekat kaunter tu kita kena serah tak IC, ataupun kita boleh pegang dulu sampai pindaan kita tu lulus? Kita perlu serahkan IC tersebut kalau yang kita mahu nak pindah tu lah. Kalau kita ada urusan macam urusan bank ke macam mana? So kita akan keluarkan KPK 09 lah, satu kad pengenalan sementara. Okay. So dokumen itu boleh digunakan di mana-mana saja. Dokumen itu boleh diterima sebagai dokumen rasmi lah. Maksudnya bukan kata bila kita nak buat IC, kita serahkan IC terus tak ada dokumen pengenalan diri. Tak ada, kita akan bekalkan dengan kad pengenalan sementara lah. Faham.
Okay, macam Cik Ashraf sebut tadi, kalau dokumen lengkap boleh settle dalam tempoh 45 hari bekerja. Dokumen yang lengkap ni boleh Cik Ashraf bagi apa orang kata list secara ringkas lah. Dokumen apa yang diperlukan untuk buat pindaan tu? Okey, kalau kita tengok list daripada ringkas tu, seperti mana yang kita mohon kalau nak pindah kad pengenalan, kena ada kad pengenalan pemohon lah. Okey, kemudian dokumen sokongan seperti sijil lahir, sijil pengangkatan beliau ataupun sijil warga negara lah. Sebab kalau kita nak pindah macam tarikh ke ataupun butiran tu, biasanya sijil lahir juga akan memberi sebagai dokumen support lah. So kalau ada pasport juga yang jikanya berkaitan, kita kena kemukakan sekali lah. Okey, faham. Kalau dari segi nak tukar nama ataupun nak tukar agama tu macam mana tu? Okey, kalau agama biasanya daripada bukan Islam kepada Islam. So kalau kita tengok tu, kita perlukan dokumen kad memeluk agama Islam daripada Jabatan Agama Negeri lah. So bila ada kad agama tu, kita akan tukarkan agama beliau dari dalam kad pengenalan kita. Kalau yang Islam, kita akan tulis Islam dalam kad pengenalan tersebut lah. Okey, faham. Okay, cumanya kan bila seseorang tu memeluk agama Islam, Betul. wajib ke sebenarnya ditukar maklumat agama dan nama dalam IC? Contoh nama sebelum ni nama Chinese, India, lepas tu nak tukar nama Abdullah Muhammad. Dia wajib ke benda tu? Dan satu lagi tu agama sendirilah. Okey, bagi di JPN, kalau agama daripada bukan Islam kepada Islam, dia wajib menukarkan agama, butiran agama di dalam kad pengenalan tersebut. Apabila dia memeluk agama Islam, kita akan memberi Islam dalam tu lah. Tapi berikut nama, pemilik kad pengenalan masih lagi boleh mengekalkan nama asal ataupun mengubah nama tersebut kepada nama Islam yang di-prefer lah, yang selepas dia memeluk agama Islam. So maksudnya yang wajib tukar agama sahajalah. Ya, betul. Ya. Nama tidak wajib. Okay, cuma kalau kita tukar nama juga kan, orang yang nak tukar nama juga mungkin dia rasa nama Muslim ni lebih menonjolkan diri dia sebagai seorang Muslim. Mungkin kalau orang yang nak tukar tu, adakah bila kita tukar nama dekat JPN, automatik dekat tempat lain pun tukar macam KWSP, bank? Oh, setahu saya pemilik kad sendiri tu yang kena perlu update kepada agensi-agensi lain lah, macam KWSP, bank, tabung haji ataupun mana-mana agensi kerajaan lah. Kalau pasport pun dia kena bawa IC yang terkini untuk beliau update kepada nama yang terkini lah. Oh, dia bukan secara automatik lah. Betul, ya. Okey, faham. Kalau agak-agak lah kan, ada ke orang yang dah tukar nama dekat IC tapi dekat tempat lain macam bank tak tukar nama lagi? Ada ke tak orang yang macam tu? Dan kalau tak tukar nama, contoh macam mana cakap, tukar nama IC tapi dekat bank tak tukar nama, dia ada efek tak macam nak keluarkan duit ke apa semua ke? Kalau sekarang ni most of it adalah urusan secara online. Secara online tu rasanya tak ada masalah kalau online ataupun di ATM machine. Tetapi sekiranya kalau kita tahu benda ni akan menjadi masalah sekiranya pada urusan-urusan lain lah, contohnya urusan wasiat ke ataupun kalau beliau meninggal dunia ke, nombor tututan harta oleh anak-anak ataupun waris, maka dokumen yang berbeza itu akan menimbulkan masalah lah. Betul juga kan, sebab bila dah meninggal contohnya orang akan cek IC sijil kematian pula akan ikut maklumat dekat IC kan. Oh, betul. So saya rasa untuk pindaan setakat tu sajalah dulu untuk hari ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan kepada pihak JPN. Mungkin kalau ia memerlukan penerangan yang panjang, kita boleh buat sesi podcast yang akan datang. Ataupun sekiranya ia hanyalah soalan yang ringkas dan memerlukan jawapan pendek, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga hubungi Pejabat Perkhidmatan Pelanggan JPN. Setakat tu saja dulu. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan kepada sesiapa ataupun mana-mana individu yang berhasrat untuk menukar maklumat pada kad pengenalan, maklumat agama, nama, tarikh lahir ataupun jantina bagi mana-mana yang berkaitan, tuan-tuan dan puan-puan boleh consider apa yang Cik Ashraf sebut tadilah dari segi urusan dengan agensi lain, efek di masa akan datang kalau nama tak ditukar dekat agensi lain kan. So setakat tu sajalah sesi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow media sosial JPN, termasuklah Spotify JPN. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.